Selamat pagi dan pelajar-pelajar dan sekalian. Tanyalah kepada anda semua kerana masih bersemangatlah mengikuti PKPR untuk subjek kimia ini. Baiklah, kita teruskan dengan pelajaran hari ini. Hari itu ada 2 lagi soalan. Yang ini belum lagi bincang tentang penyesaran logam kan. Dengan menggunakan logam yang sesuai, bolehkah anda menerangkan tindak balas redoks yang berlaku dalam penyesaran argentum daripada larutan garamnya? Anda haruslah pilih logam yang lebih elektropositif daripada argentum. Seperti pilih zinc atau magnesium. Contoh kita pilih zinc bertindak balas dengan larutan argentum nitrat, maka tindak balas penyesaran akan berlaku. Logam argentum akan disesarkan oleh logam zinc yang lebih elektropositif. Hasilnya adalah larutan zinc nitrat dan logam argentum. Ingat, akhirnya anda kena semak semula persamaan ini dan seimbangkannya. Persamaan kimia ini boleh dibahagikan kepada setengah persamaan pengoksidaan dan penurunan. Kita tulis persamaan setengah pengoksidaan dahulu yang melibatkan zinc. Atom zinc membebaskan elektron membentuk ion zinc. Zinc mengalami pengoksidaan kerana ia membebaskan elektron. Pada masa yang sama, penurunan pun berlaku. Ion argentum telah menerima elektron membentuk atom argentum. Perhati tak? Perhatikan apabila saya terangkan ini, cikgu ada mention jenis zarahnya. Kalau ini, saya kata ini ya atom zinc. Membebaskan elektron membentuk ion zinc. Ini setengah persamaan penurunan. Inference, ion argentum menerima elektron membentuk atom argentum. Gabungkan kedua-dua setengah persamaan redox, kamu dapat persamaan ion. Gabung kena pastikan bilangan elektron sama, maka setengah persamaan penurunan semua darab 2 sebagai perkalinya. Tulis semula. Dari segi pemerhatian, terangkan. Perlu letak pemerhatian. Berdasar persamaan ion ini. Pemerhatian pertama. Anda dapat memastikan bahawa sebahagian zinc, sebut zinc telah biasanya sebut zinc ini ditambahkan ke dalam larutan argentum nitrat adalah dalam kuantiti yang berlebihan. Jadi hanya sebahagian sebut zinc yang bertindak balas lengkap dengan larutan argentum nitrat sahaja.
Inference. Sekejap, semua kita listkan semua pemerhatian dulu. Pemerhatian kedua. Pembentukan ini ya. Pepejal, kelabu, berkilat, terenak. Terenak bermaksud ia terbentuk di atas permukaan kepingan zinc. Atau saya lupa apa. Saya sebut zinc. Terenak. Suatu terbentuk. Inference. Yang pertama, yang sepadan dengan pemerhatian pertama ini, inference adalah menerangkan setengah persamaan dalam bentuk ayat. Zinc mengalami pengoksidaan. Bagaimana ia mengalami pengoksidaan? Terangkan persamaan setengah itu. Atom zinc membebaskan elektron membentuk ion zinc. Pemerhatian yang kedua. Adalah pemerhatian tentang penurunan yang berlaku pada ion argentum. Ion argentum mengalami penurunan. Yang terangkan setengah persamaan penurunan. Bagaimana? Ion argentum mengalami penurunan dengan menerima elektron. Ingat, penerima elektron ialah proses penurunan. Ion argentum menerima elektron untuk membentuk atom. Tulis, nyatakan keadaan jenis zarah itu. Jenis zarah. Faham? Boleh faham tak ini? Faham. Boleh. Soalan cabaran minda. Apakah yang dapat diperhatikan apabila kepingan kuprum dimasukkan ke dalam tabung uji yang berisi larutan magnesium sulfat? Adakah tindak bahas penyesalan berlaku? Raja, adakah tindak bahas penyesalan berlaku? Tidak. Boleh beri sebab tak? Mengapa tindak bahas penyesalan tidak berlaku? Magnesium lebih elektropositif daripada kuprum dalam siri elektrokimia. Magnesium lebih elektropositif daripada kuprum dalam siri elektrokimia. Jadi, kuprum kena teruskan terangkan. Kuprum tidak dapat menyelesaikan magnesium, sulfat daripada magnesium. Separuh betul. Maka kuprum tidak dapat menyelesaikan magnesium daripada larutan garamnya.
Hari itu saya kata siri elektrokimia perlu hafal. Sebenarnya untuk KSSM tak perlu lagi ya. Kerana dia ada maklumat dibagi dalam soalan. Kamu tak perlu hafal. Kedudukan magnesium adalah di atas kuprum dalam siri elektrokimia. Magnesium adalah lebih elektropositif. Logam yang kurang elektropositif tak boleh menyesatkan logam yang lebih elektropositif daripada larutan garamnya. Jadi nak terangkan, kamu kata tiada penyesaran berlaku. Nyatakan dulu, tiada penyesaran berlaku baru terangkan. Okay. Biasanya kita fokus kepada terangkan ini ya. Kuprum kurang elektropositif. Ini anda tulis dalam nota lah. Kuprum kurang elektropositif. Daripada magnesium. Karena kata dalam mana? Semua ini adalah dibandingkan berdasarkan kepada siri elektrokimia. Koma, maka kuprum tidak dapat menyesatkan magnesium daripada larutan garamnya. Eksperimen tentang 1C cikgu sudah post. Bagaimana nak tulis prosedur, kamu just ikut itu saja. Dan juga penjadualan data, kamu tulislah. Pemerhatian dan juga inference. Hari ini kita teruskan dengan berbincangan eksperimen 1D. Ulang balik yang hari itu. Semua halogen, unsur kumpulan 17 dikenali sebagai halogen. Semua unsur kumpulan 17 adalah tidak stabil. Molekulnya tidak stabil. Untuk mencapai susunan elektron, oktet yang stabil, atom unsur kumpulan 17 perlu menerima satu elektron. Untuk mencapai susunan elektron, oktet. Penerima elektron merupakan proses apa? Penerima elektron merupakan proses apa? Penurunan. Ya, penurunan. Semakin senang proses penurunan ini berlaku adalah semakin atas, betul tak? Ini. Semakin senang penurunan berlaku ialah yang menghala ke atas ini. Yang mengalami penurunan adalah ejen pengoksidaan. Jadi semakin kuat ejen pengoksidaan lah apabila daripada iodin ke fluorin. Kamu ingat sebelah kiri cukup supaya tidak keliru sebelah kanan. Sebelah kanan ini adalah the opposite. Tadi dua soalan itu macam sudah bincangnya. Ulang balik pun baiklah. Okey, ini. Dengan menggunakan halogen yang sesuai dalam darjah 1.11. Dapatkah anda menerangkan tindak balas redoks yang berlaku dalam penyesaran iodin daripada larutan halidanya?
Nah, menyesalkan iodin daripada larutan halidanya, apakah ejen pengoksidan yang sesuai? Sila respon. Mana satu ejen pengoksidaan boleh boleh mengoksidakan akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan yang sesuai. Air chlorine. Okey, boleh pilih air klorin. Selain itu, Air bromine. good. Okay. Boleh guna air klorin atau air bromin untuk bertindak balas dengan hidrogen iodida atau larutan kalium iodida. Kita guna larutan garam, bukan gas. Praktis semula. Memangnya berulang-ulang punya. Ni cara. First, persamaan kimia. Then, ataupun kamu mula dengan persamaan setengah persamaan pun boleh. Nanti ini pengoksidan ke penurunan kita tulis nantilah. Kita pilih air klorin. Untuk bertindak balas dengan iodida. Iodida ini datang daripada kalium iodida, larutan kalium iodida. Kamu boleh tulis sini persamaan kimia di bawah. Klorin akan jadi apa? Klorin ialah satu molekul. Dia akan bentuk apa sini? Sebelah kanan. Ion klorida. Yes. Ion klorida Cl negatif. Lepas itu elektron letak mana? Kiri. Ya, elektron bercas negatif, dia akan saling menolak dengan ion negatif. Negatif repel. Repel dia tak boleh sama, dia tak sama. Mesti pada sisi yang bertentangan. Seimbangan persamaan 2E. E, saya biasa letak satu dash di atas. Kalau kamu tak letak ini pun tak apa. Okay? Seimbangkan cara ini. Okay, setengah persamaan yang pertama ini ialah pengoksidaan atau penurunan. Penerimaan elektron ialah proses apa? Penurunan. Baik. Anda tulis. Maka yang kedua adalah setengah persamaan pengoksidaan. Iodida akan membentuk apa? Molekul iodin. Formula I2. Sekarang kamu nak letak elektron ke mana untuk seimbangkannya? Kiri ke kanan? Kanan. Ya, kanan. Ingat elektron dengan ion negatif saling menolak. Dan seimbang bersamaan. Baru cas seimbang macam ni. 2 darah negatif 1 ialah negatif 2. Sebelah kiri negatif 2. Sebelah kanan cas pun negatif 2. Maka setengah persamaan ini dah seimbang lah. Okay? Persamaan kimia. Klorin jadi klorida.
Ya, kalium chlorida plus I2 seimbang to Cl2Ki. Biasanya lah untuk bab redox ini, dia lebih kepada nak belajar tulis setengah persamaan penurunan pengoksidaan dan persamaan ion. Persamaan ion lebih penting. Jadi persamaan ion saya tulis ni Combine. Sebelum combine, you kena tengok bilang elektron sama tak. Sama baru boleh mansuhkan. Mansuh jangan potong kat sini ya. Jangan kacau setengah persamaan yang sudah betul itu. Okay? Tulis semula Cl2 plus 2I negatif 2Cl negatif plus I2. Macam inilah. Kemudian mesti ada apa? Pemerhatian dan juga inference. Dah berulang-ulang kali kan, macam lebih kurang sama je. Betul tak? Maka anda harus lebih faham lah. Lebih faham. Bukan sampai sekarang dah contoh keberapa masih blur. Itu ada masalah. Itu bermaksud anda tidak menonton kembali PDPI yang lepas. Kalau kamu kurang faham, kamu mesti lihat, tonton kembali ya video yang cikgu post itu. Pemerhatian yang pertama, saya nak belajar respon boleh? Volunteer lah, saya tak perlu pergi sana tengok. Junkit, okey, Junkit paling lambat masuk sila respon ini. Tengok you faham tak apa yang telah ajar minggu lepas? Pemerhatian pertama, tengok persamaan setengah ini, bagi satu pemerhatian. Ada dua pemerhatian saja. Dan bila saya tanya soalan, pelajar tak nak respon dan masa sticking terus jalan-jalan. Pemerhatian tentang klorin. Apa warna klorin? Air klorin? Kuning warna kuning air klorin bertukar kepada write in your notes. Cukup panjang. Bertukar kepada tidak berwarna. Ini pemerhatian untuk setengah persamaan penurunan. Kedua, tentang ini pula, dari tidak berwarna pergi kepada warna apa? Ungu. Ungu. Bukan apabila iodin larut dalam larutan, dia berwarna terang. Orange. Terang. Macam warna air bromin. Warna larutan kalium iodida bertukar dari tidak berwarna kepada warna terang.
Inference adalah terangkan setengah persamaan dalam bentuk ayat. Dah ulang berapa kali ya. So, sampai tahap kamu tak boleh nak lupakan. Sampai terpahat di otak kamu. Inference 1. Setengah persamaan ini ya, setengah persamaan penurunan. Kamu kata ia mengalami proses apa? Chlorine mengalami kan dia dari kosong ke negatif 1. Kosong ke negatif 1 ialah nombor pengoksidaannya berkurang. So ini ialah penurunan. Terangkan redoks dari segi nombor pengoksidaan. Untuk saya rasa ia lebih senang. Kalau kamu sudah tulis setengah persamaan, kamu terangkan dari segi kehilangan atau penerimaan elektron, itu lebih senang. Kalau di sini, sebab saya tak dapat nampak setengah persamaan ke atas, so saya kena fikirkan nombor pengoksidan klorin ini berapa? Dia kosong. Kosong ke negatif 1, maka ini ialah proses penurunan. Kerana kita sekarang tukar pula. Kita terangkan redoks dari segi perubahan nombor pengoksidan. Kerana nombor pengoksidan klorin berkurang dari kosong kepada negatif 1. Dua. Ion iodida mengalami tindak balas redoks ialah proses pengoksidan dan penurunan berlaku serentak. Ion iodida mengalami pengoksidaan kerana nombor pengoksidaan iodin. Saya tak mention iodida sini. Saya mention itu I saja. Tambah dari negatif 1 ke kosong. Biasanya inference bolehlah berdasarkan kepada penerimaan atau kehilangan elektron. Itu lebih direct lah sebab di atas kamu sudah apa? Sudah pun tulis setengah persamaan. Cabar minda. Apakah yang dapat diperhatikan apabila larutan iodin ditambahkan ke dalam tabung uji yang berisikan larutan kalium bromida? Halogen. Iodin halogen ini ditambahkan ke dalam larutan kalium bromida. Adakah tindak balas penyesaran berlaku? Pelajar, adakah tindak balas penyesaran berlaku? Tidak berlaku. Bagus, tidak berlaku. Siapa beri respon tadi?
Jihanan. 这些也有。 Zhengxian juga ah. Pelajar lain respon juga ah. Itu kalau selalu pelajar sama respon, pelajar itu dapat TP tau. Tahap penguasaan. Pelajar lain, kalau you tahan je kerja, saya kira you lambat. TP itu macam mana jika nak bagi tinggi ya? Ha? Betul tak? Jangan nak asyik nak TP 3 je ke 4. Sepatutnya adalah 5 dan 6. Saya nak tahun ini lebih banyak pelajar skor TP6. So, dalam PDPR, PBT pun dijalankan. Di mana respon pelajar secara lisan ini cikgu akan rekodkan. Tulis dalam note. Tadi dia tanya ini berlaku tak? Ya ada penyesalan berlaku. Sebab itu, saya juga nak pelajar hantar tugasan kerana itu ada hasil kerja pelajar secara menulis. Cikgu bukan hanya tengok dari segi lisan saja. Hasil kerja murid yang secara menulis cikgu pun tengok. Tak hantar kerja macam mana saya nak bagi TP, betul tak? So terangkan, macam mana nak terangkan? Guna reaktif. Tengok balik ini. Hari itu saya lupa nak terangkan yang ayat ini. Penyesalan halogen dapat berlaku apabila halogen yang berada di atas, contoh klorin, Cl2. Halogen yang berada lebih atas dalam kumpulan 17 ialah lebih reaktif lah. Kerana semakin naik kumpulan 17, semakin reaktif unsurnya. Klorin, Cl2 dapat menyesarkan Br2 atau I2 daripada larutan KBr atau Ki. Faham? Sebab ialah iodin kurang reaktif. Daripada bromin. Tak perlu kata dalam siri apa. Ini kita banding dalam kumpulan 17 saja. Maka iodin tak dapat. Menyesarkan bromin daripada larutan kalium bromida. Okey. Dia tak sempat catat ke baru nak angkat buku ke, nanti tulis balik dalam buku anda. Aktiviti makmal 1D, penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Apabila anda tulis
laporan di makmal. Buatlah seperti dulu. Okay. Di sini dia tak ada kata perlu nyatakan pembolehbal. Jadi tak perlulah. Mesti ada langkah berjaga-jaga dan kesimpulan. Okay, ingat. Bila saya tak mention pun, anda tulis. Okay, sudah bagi anda salin je. Klorin, bromin, iodine, semua halogen adalah beracun. Adalah lebih baik lakukan eksperimen ini di kebuk wasap. Kalau tidak pun kena pakai mask. Kebuk wasap rosak. Dapat guna, kamu kena pakai mask, pakaikan sarung tangan. Okay. Jalankan eksperimen dengan berhati-hati. Eksperimen ini yang melibatkan halogen tidak akan dijalankan di sekolah. Okay. Kerana sangat toksik. Tujuan untuk mengkaji tinabas redox dalam penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Eksperimen ini sangat penting dan nanti cikgu akan terangkan apakah fungsi ini. Triple one, 1,1,1 trichloroethana. Trichloroethana sebenarnya dia adalah, kamu tengok molekulnya, CH3, C, Cl, 3. Etana bermaksud dia ada 2 karbon. ET maksud 2 karbon. Satu bermaksud apa? Masuk pada karbon 1. Karbon 1 boleh sebelah kiri ini atau sebelah kanan ini. Mana-mana ialah 1. You terbalikkan ini yang 1. Terbalikkan ini 1. Maksud karbon pertama ada 3 atom klorin. 1 karbon boleh membentuk 4 ikatan. Inilah formula struktur bagi 1,1,1 trichloroethana. Karbon, hidrogen, klorin ini ialah unsur apa? Semua merupakan unsur bukan logam. Maka ini merupakan sebatian kovalen. Semua pelarut organik adalah terdiri daripada semua pelarut organik merupakan sebatian kovalen, terdiri daripada molekul. Ya, ini satu struktur molekulnya. Okay. Cara nak lukis formula struktur molekul. 1,1,1 trichloroethana. Okay. Ia sejenis pelarut organik. Maka sebatian kovalen akan larut dalam pelarut organik ini. Okay. Bahan yang diperlukan air klorin, air bromin, larutan iodin, larutan kalium klorida, larutan kalium bromida, larutan kalium iodida. Semua sama kemolarannya itu 0,5 mol per diam padu. Dan pelarut organik 1,1,1 trichloroethana. Radas yang diperlukan adalah tabung uji, silinder penyukat untuk ukurkan isi padu, dosis padu ini dan rak tabung uji. Bahagian A adalah untuk menentukan warna halogen di dalam larutan aqueous dan pelarut organik. Okay, gambar raja ini sangat penting. Pelarut organik 1,1,1 trichloroethana adalah lebih tumpat. Okay. Ia akan berada di lapisan bawah dalam campuran ini. Manakala lapisan atas ini ialah lapisan aqueous. Halogen ia boleh
memang halogen boleh larut dalam air kan. Contoh gas klorin larut dalam air bentuk air klorin. Cecair bromin larut dalam air bentuk cecair bromin. Iodine larut dalam air pun larutan iodine. So, dan pada masa yang sama, molekul ini, halogen dan molekul, dia pun larut dalam pelarut organik. Okay. Molekul yang sebatian kovalen, dia boleh larut dalam pelarut organik. Okay. Warna halogen dalam larutan aqueous dan dalam larutan pelarut organik adalah tidak sama. Okay. Warna halogen dalam lapisan larutan aqueous dan dalam lapisan trichloroethana adalah tidak sama. Kita bacakan, sama-sama fahamkan prosedur dulu, baru cikgu terangkan pemakaiannya. Okey, 1. Tuangkan 2 cm padu air klorin ke dalam sebuah tabung uji. 2. Tambahkan 2 cm padu pelarut organik 111 trichloroethana ke dalam tabung uji itu seperti dalam raja 1.12. Ini kan nampak? Trichloroethana dah turun bawah, berada ke lapisan bawah. 3. Goncangkan campuran dengan kuat dan biarkan tabung uji di rak tabung uji selama 30 saat. Okay? Nah, dia settle down lah, baru nampak dua lapisan ni terpisah. Perhatikan dan rekodkan. Dalam prosedur mesti observe dulu baru rekod. Ini adalah wajib tulis. Perhatikan dan rekodkan warna lapisan larutan aqueous dan warna lapisan 111 trichloroethana. 5. Ulangi langkah 1 hingga 4 dengan menggunakan air bromin dan larutan iodine. Sediakan jadual yang sesuai untuk merekodkan semua pemerhatian dalam bahagian A dan B. Caranya, pemerhatian bahagian A dan B boleh digabungkan dalam satu jadual seperti ini. So, okay. Kita fahamkan prosedur bahagian B dulu. Tindak balas penyesaran halogen daripada larutan halidahnya. Nanti dulu okay. Saya tahu you tengah fikirkan apakah warnanya kan. Mesti you tengah wonder, okay. Text of the thought. Tak ada. Saya guna buku lain untuk terangkan kepada kamu. Minggu depan baru cikgu ajar subtopik 1.2 lah. Kerana hari ini kamu pun sudah ada 2 lab report.
Tambah lagi apa? Cikgu, buku teks bila sampai? Ah, ya saya tahu. Gunalah buku teks digital. Dia nak rezo ni, buku ni, nak jilid lagi. Dan edarkan kepada seluruh negara mengambil masa. Lepas Chinese New Year baru dapat ah. Ni lab report 1C, 1B, uji diri 1.1. Kena buat. Okay, tiga latihan. Okay, tadi kita tanya sampai mana? 111 trichloroethane kan? Raja siapa tak ada laptop? Mesti kan ada beberapa pelajar tak ada laptop ah. Maka kamu refer kepada grup lah. Okay, inilah yang saya nak terangkan. Warna halogen dalam larutan aqueous tidak dapat dibezakan. Ulang semula. Warna halogen dalam aqueous tidak dapat dibezakan dalam larutan aqueous. Terutamanya bromin dan iodine. Maksudnya apa? Tengok ini. Dia kata ini dua sama kan? Ini maksud ini. Okay. Warna ibromin dan larutan iodine dia tak dapat dibezakan dalam lapisan larutan aqueous. Dalam lapisan ini. Lapisan atas ini. Dua-dua adalah warna perang. Oleh itu perlu tambahkan pelarut organik. Biasanya dia 2 cm padu juga. Dan goncangkan. Dan molekul halogen itu akan diekstrakkan di dalam pelarut organik. Okay, baru dapat bezakan. Warna bromin dalam lapisan 111 trichloroethana adalah berwarna perang. Manakala iodine adalah berwarna ungu dalam trichloroethana. Inilah trichloroethana dapat bezakan antara bromin dan iodine sebagai hasil tindak balas. Warna klorin dalam larutan aqueous dan juga dalam lapisan trichloroethana adalah warna sama, iaitu kuning. Okay. Rasa kuning lah, jangan tulis tambah warna. Pemakaian mesti okay. Di sini tak perlu isi apa lagi pemerhatian perlu tak? Okay, perlu kita rekodkan. Bahagian B, kita bahas penyelesaian halogen daripada larutan halidanya. Tuangkan 2 cm padu larutan kalium klorida ke dalam sebuah tabung uji. Tambahkan 2 cm padu air bromin.
Tapi ini boleh berlaku ke? Ya. Air bromin berpindah bahasa ini. Iodin berpindah bahasa ini. Ini tak ada penyesaran berlaku lah. So, catat sikit kematiannya. Tiada perubahan. Bromin dan iodin adalah kluran reaktif berbanding dengan klorin. Bromin dan iodin masing-masing pun tak boleh menyesarkan klorin daripada lautan kalium klorida. Maka tiada penyesaran berlaku ialah tiada perubahan. Dapat diperhatikan. Seterusnya. Dia terangkan dalam ini. Goncang campuran dan perhatikan sebarang perubahan warna yang berlaku. Tambahkan 2 sien padu 111 trichloroethana ke dalam tabung uji itu. Goncangkan campuran dengan kuat dan biarkan selama 30 saat. Perhatikan dan rekodkan lapisan warna lapisan aqueous dan lapisan 111 trichloroethana. Ulangi langkah 1 hingga 6 dengan menggunakan larutan halida dan halogen seperti yang ditunjukkan dalam jadual berikut. Ini adalah contoh eksperimen yang adalah siap isi pemerhatian. Bandingkan bromin dan KCl. Okey, tadi dalam bahagian A, inilah jadual yang anda harus buat. Halogen, klorin, bromin, iodin, warna dalam larutan aqueous warna apa, dan dalam 111 trichloroethana warna apa. Saya share dalam group. Di bahagian P, kamu tengok ini. Klorin dia lebih reaktif daripada bromin. Jadi ini berlaku penyesaran. Klorin di atas iodin berlaku penyesaran. Yang ketiga ini. Bromin. Okey, penyesaran ini tidak berlaku kerana bromin ia kurang reaktif daripada klorin. Penyesaran tidak berlaku, maka kena tuliskan bahagian inference. Bagaimana juga penyesaran tidak berlaku? Dari segi pemerhatian macam mana nak tahu? Dari segi teori you sudah tahulah, saya sudah ajar macam mana. Tapi pemerhatian, tengok. Okay, lapisan aqueous ini ialah warna bagi air bromin. Air bromin adalah berwarna perang dalam lautan aqueous. Manakala dalam lapisan 111 trichloroethana masih perang. Perang bermaksud apa? Apa yang hadir? Yang hadir ialah bromin. Tengok sini. Lapisan trichloroethana perang bermaksud akhirnya bromin yang hadir. Dari mula dia ialah bromin, dari akhir ia ialah bromin. Maka ada perubahan tak? Tak ada perubahan, tak ada bromin. Maka tiada penyesaran berlaku. Kamu nak ini ya? Halo? Nak print screen ini tak?
ada respon pun. Sendiri buat ke apa? Faham ah? Saya sudah terangkan macam mana kamu nak isi pemerhatian dan inference, okay? Inference kena tambah. Actually, inference sebelah kanan sini tambah satu kolom lagi. Cikgu bagi ini, tapi anda kena ikut urutan dalam buku teks. Ikut urutan macam ini. Okay? Jangan saling bulat-bulat. Faham tak? Faham. Saya pun post lah. Sebab nanti ada pelajar tak ikut GM-nya, dia tak tahu apa berlaku. Wah, lepas you cek jawapan, guna jawapan keputusan saya. Ini contoh. Okay, saya bagi satu contoh lagi ya. Okay. Air bromin, kalium iodida, berlaku penyesaran tak? Bromin di atas iodin kan? Maka ia berlaku penyesaran. Bromin boleh menyesarkan iodin daripada lautan kalium iodida. Okay. Jadi, okay, aqueous layer masih air bromin brown. Okay, you tahu kenapa brown? Kerana ini adalah warna untuk iodin dalam lautan aqueous. Purple bermaksud iodin telah hadir. Iodin hadir, tidak bahas penyesaran berlaku. Pelajar mesti guna email MOE. Tengok ini. Buku berapa? Hello, Avinesh? Okay, contoh kamu sendiri study ya. Perbincangan. Apakah fungsi 111 trichloroetana dalam eksperimen ini? Siapa nak try? Yang lain tu saya rasa you boleh buat nombor 2, 3, boleh. Nombor 4, berdasarkan pemerhatian daripada aktiviti makmak ini, susun chlorine bromine iodine dari segi kekuatan sebagai ejen pengosidaan. Okay, susun dari kiri ke kanan. Ia semakin kuat ejen pengosidaan bermaksud semakin senang ia mengalami penurunan. Semakin senang ia menerima elektron. Atau semakin elektron negatif. B. Diduksikan hubungan antara kekuatan suatu halogen sebagai ejen pengosidaan dengan kedudukan halogen yang kumpulan 17. Ini buat satu ayat umum lah. Semakin menurun kumpulan 17, semakin apa? Atau semakin naik kumpulan 17. Okay? Semakin menaik ya. Atau menurun boleh. Kalau ini kita kata semakin menaik. Okay? Nah, saya tukar untuk arah. Semakin menaik,
Semakin tinggi kedudukan halogen dalam kumpulan 17, semakin kuat halogen itu sebagai agen pengoksidaan. Ini jawapannya. C. Susun ion klorida, bromida dan iodida berdasarkan kekuatan sebagai agen penurunan. Ini adalah the opposite. Tadi you susun iodine, bromin, klorin kan? Sekarang you susun terbalik lah. Klorida, bromida, iodida. Tertib menaik. Dia susun je, tak payah terangkan apa. Yang menerangkan ialah bagaimana. Sini, dia kata terangkan sebab, beri sebab lah. Okay, saya nak bincang satu ini je. Apa fungsi 1,1 trichloroethana? Menentukan molekul halogen yang hadir. Menentukan molekul halogen yang hadir. Untuk membezakan warna halogen. Warna halogen terutama bromin dan iodine. Okay. Tadi siapa jawab? Hello. Ya. Chen Xian ke? Ihan. Ihan ah. Kamu tadi kata ini kan? Okay. Okay, bagus. Okay. Untuk menentukan halogen yang hadir. Sebab kalau warna purple kita tahu akhirnya yang hadir ialah iodine. Warna kuning klorin hadir. Warna perak bromin hadir. Okay, bagus. Ini adalah YouTube video ah. Kamu boleh klik scan QR code dan Anda tonton. Uji diri 1.1. Apakah yang dimaksudkan dengan tindak balas redox? Boleh jawab kan? Bagi setiap tindak balas redox di atas, A, tulis setengah persamaan pengoksidaan dan setengah persamaan penurunan. Jawab ikut urutan ah. Tindak balas 1. Ini A ini satu punya half equation. Dan 2, 3, 4, 5. Okey. B, kena pasti bahan yang dioksidakan, bahan yang diturunkan, ejen pengoksidaan dan penurunan. Terangkan jawapan berdasarkan pemindahan elektron. Buat satu contoh lah. Terangkan ini. Bagaimana nak terangkan? Pengoksidaan berlaku apabila elektron dibebaskan. Penurunan berlaku apabila elektron diterima. Dan ejen pengoksidaan kerana apa? Kerana ia merupakan ejen pengoksidaan sendiri mengalami proses Penurunan. Proses penurunan melibatkan kehilangan ke penerimaan elektron? Penerima. Ya. Baik. Ini sebab kamu, ini cara kamu beri sebab.
Ejen pengoksidaan ialah apa? Kerana ia mengalami proses penurunan. Ejen pengoksidaan ialah apa? Kerana ia adalah penerima elektron. Saya bracketkan. Ini ya sebabnya. Ejen penurunan ialah apa? Ini penerima, ini Pendama. penerima elektron. Kerana kehilangan elektron ialah proses pengoksidaan. Yang berlaku proses pengendiri ialah ejen penurunan. Okay, setakat inilah kita discuss until page 21. Hari ini anda belajar tentang part 2. Iaitu mengkaji tindak balas redox melalui tindak balas penyesaran. Ini. Dan tadi tanya, satu soalan tanya, apa maksud tindak balas redox ini? Tindak balas kimia yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Okay, saya tengok kehadiran. Okay, terima kasih atas anda semua yang beri perhatian. Saya harap anda siapkan tugasan yang diberi. Dan apa tak faham boleh tanya. Raise hand bermaksud nak tanya soalan kan? Saya stop recording dulu. Okay.